أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Tuan Haji Idris selaku pimpinan majlis merangkap pengerusi surau An-Nusrah Nusari Bayu 3, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan kita pada malam ini, menunjukkan betapa Allah kasih dan sayang pada kita semua. Sebab Allah menggerakkan hati dan dari segi emosi, fizikal, kita hadir pada malam ini di surau ini untuk sama-sama mengimarahkan majlis ilmu. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan, menambahkan rahmat dan barakah yang sangat banyak pada kita semua pada malam ini, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi terlebih dahulu jom sama-sama kita bukakan majlis kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini menyambungkan silaturahim pada kita semua, insya-Allah. Alhamdulillah. Untuk makluman kepada semua, saya baru sahaja sekitar ni tahun yang kedua lah. Tahun kedua berpindah ke Bandar Seri Sendayan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan mungkin ramai yang tak kenal saya lagi. Di masjid pun sebenarnya Tuan Haji, selepas hampir setengah tahun kot saya pindah, baru mereka mengenali saya. Puncanya pun saya tahu macam mana boleh mula, tapi bila mana dah start sekali panggil kuliah, melekat di situ. Syukur, Alhamdulillah. Okay? Doakan sama-sama agar dapat kekalah di Sendayan, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik. Dan kita juga doa kepada Allah, sebab pada ketika ini waktu yang sangat baik. Waktu maghrib dan isyak, waktu yang sangat diberkati oleh Allah SWT. Allah menempatkan kita semua di surau ketika ini. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita mendapat barakah bagaimana Nabi sebut dalam sebuah hadis. Hadis riwayat Imam Muslim. Boleh ada hadis ni dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada nombor hadis 1083 lebih kurang. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini nama gelaran dia. Semua tahu cerita Abu Hurairah kan? Bapa kepada kucing. Okey. Nama sebenarnya adalah Abdul Rahman bin Sakhri. Nama betul dia. Asalnya nama dia sebelum masuk Islam namanya Abdi Syam. Abdi Syam ni artinya hamba kepada matahari. Satu hari bila mana dia datang jumpa Nabi, dia tersempat dengan Nabi nak menyatakan masuk Islam. Nabi tanya, nama kau siapa? Nama aku Abdi Syam. Nama asal dia, hamba kepada matahari. Lalu Nabi kata, nama tu tak bagus, jadi aku bagi nama kau Abdul Rahman. Nama Abdul Rahman lah. Pangkat awal nama Abdul Rahman, Abdul Rahman bin Sakhri. Okay? Dia dilahirkan pada 19 sebelum hijrah. Pada tahun 19 sebelum hijrah. Tahun sebelum hijrah lahir situ. Dan dia sebenarnya asal daripada Yaman. Okay, dari Yaman. Dan nak jadikan cerita peringkat awal, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bagaimana dapat gelaran Abu Hurairah itu, dia memang suka kucing lah. Satu hari dia bermain kucing, kucing tu masuk dekat lengan baju dia, kat jubah dia. Lalu bila jumpa Nabi, dia sorokkan. Bila Nabi tanya, apa tu? Ni kucing ya Rasulullah. Sampai kat dalam baju. Kita kadang-kadang main kucing juga, dan baju tak ada lagi lah kot. Mungkin dekat rumah, tepi TV dan sebagainya. Tapi dia buat kulu-kili. Dia buat pergi pasar, kucing masuk dalam baju dia semua. Nabi nampak macam tu, dia kata nampak betul-betul bapak kucing ni, dia kata. Lalu Nabi pun panggil dia Abu Hurairah. Tu. Tapi ada gelaran lagi. Nabi suka panggil dia dengan Abahir. Abahir ni bapak kucing juga. Abahir ni bapak kucing jantan. Abu Hurairah ni bapak kucing betina. Dia suka Nabi panggil Abahir. Sebab dalam hadis Nabi banyak nama Abu Hurairah ni. Sebab apa? Dia antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Macam mana boleh banyak pula? Sebab dia rapat dengan Nabi. Dan meriwayat menyatakan Abu Hurairah duduk dengan Nabi hampir 3 tahun. Jadi dapat dengar hadis Nabi selalu dan sebagainya, dia diriwayatkanlah. Itu Abu Hurairah. Okay? Dan bagaimana dia masuk Islam, nanti saya kongsikan. Sebab dia masuk Islam daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Tufail bin Amru Ad-Dausi. Nanti saya kongsikan bagaimana untuk ambil iktibar sama-sama. Sebab tulis kita pada malam ini berkaitan tentang Al-Quran kan. Antibiotik daripada Al-Quran. Apa antibiotik itu adalah satu syafaat ataupun satu ubat. Antibiotik, ubat kapsul daripada Quran. Dan bagaimana Tufail ini yang dakwah kepada Abu Hurairah, dia pun dapat daripada Al-Quran juga. Ini saya terangkan bagaimana. Mudah-mudahan Allah berkati kita, insya-Allah. Dan apa hadis tersebut? Apa kata Nabi dalam hadis tersebut riwayat Abu Hurairah ini? Kata Nabi, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah.
Okey. Yatsluna kitaballah wa tarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Okey, ada 4 perkara. Apa kata Nabi? Yang pertama, yang Nabi kata, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Takkan berhimpunnya satu kaum itu, kata Nabi, fi baitin, dalam satu rumah, min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah. Rumah Allah ni apa? Masjid, surau, musollah dan sebagainya. Dan Nabi kata, bila berhimpun satu kaum dalam rumah Allah, yatarasul Allah Muhammad, yatsluna kitaballah, dan mereka berlakunya pelajaran Al-Quran, baca Al-Quran, wa tarasunahu bainahum, ambil iktibar daripada Al-Quran tersebut, illa, kata Nabi, kecuali nazalat alaihi musakinah, Allah akan turunkan pada kelompok yang berhimpun sebab nak belajar Quran ini, nak belajar ilmu agama ni, kata Nabi, akan diturunkan dengan dia rahmat, alaihi musakinah, benda dengan ketenangan. Itu sebab kita lihat dalam majlis-majlis ilmu, orang tenang, tak ada gaduh-gaduh pun. Saya silap dia tenang sangat sampai terlelap kadang kuliah ilmu kan. Sebab tenang. Nabi janjikan ni. Bukan saya sebut, Nabi janjikan. Berhimpun dalam majlis ilmu akan ada dia ketenangan, tenang, relax. Terutama kalau khutbah Jumaat lah kadang-kadang. Bila dapat pula imam tu baca slow, memang kita pun makmum kantuk. Sebab tenang, tak kacau pun. Tambah pula sekarang masjid surau semua ada aircon. Kan duduk diam, tenang, terlelap. Sebab kadang-kadang tak cakap, kalau saya ni kadang-kadang suaranya agak tinggi sikit lah, kadang-kadang nyaring sikit. Yang biasa dengan kuliah saya tahulah, macam Syarul dan sebagainya, saya agak tinggi sikit. Sampai-sampai kadang-kadang orang kata nak terlelap tu tak dapat lah. Kecuali saya slowkan tune, lelap jugalah kadang-kadang tu kan. Tu tak nak kata penat sangat kan. Yang pertama, Nabi kata alaihi musakinah, ada ketenangan dalam majlis ilmu. Yang kedua, Nabi sebut wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dilempahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita sangat digalakkan oleh Nabi untuk berhimpun dalam majlis ilmu ni, untuk berkumpul sama-sama, kuliah dan sebagainya, sebab dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penting tak rahmat? Rahmat penting. Sebab apa? Salah satu jalan nak masuk ke syurga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masuk syurga bukan sebab kita pandai, tidak, bukan amalan kita banyak, tidak, tapi kan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, bila kita ilmu macam ini, majlis ilmu, kuliah ilmu dan sebagainya, ceramah dan sebagainya, akan diberikan dengan rahmat. Itu yang kedua. Yang ketiga kami sebut wahafathumul malaikah, dan ketika ini kita akan dikelilingi, akan diramaikan oleh para malaikat. Walaupun nampak mungkin tengah-tengah ni kosong pada pandangan zahir kita, tapi kalau Allah buka hijab kita, penuh depan dengan malaikat. Malaikat mencari majlis ilmu. Sebab ada malaikat ni tugas dia apa? Penuhkan majlis ilmu je tugas dia. Malaikat ni tugas dia bukan macam kita lah. Okey. Tugas malaikat ni dalam riwayat mengatakan bahawa tugas dia kekal pada yang satu. Kalau kata daripada awalnya dia memuji Allah, dia puji je Allah. Daripada awalnya dia zikir la ilaha illallah, zikir sampai habis. Ada kerja dia untuk apa? Cabut nyawa, itu kerja dia, fungsi dia. Ada satu malaikat, fungsi dia apa? Mencari majlis-majlis ilmu. Dan ketika inilah penuh tempat ni, ataupun di mana-mana majlis ilmu sekalipun, penuh dengan malaikat. Itu yang ketiga. Dan keempat, walakumullahu fi man iddah, dan nama kita akan disebut nanti bila mana bertemu dengan Allah, akan dinyatakan, oh si fulan bin si fulan ketika di dunia dulu dia suka dengan majlis ilmu, suka dengan kuliah, suka dengan ceramah sekian-sekian dan sebagainya. Itu beruntungnya datang majlis ilmu. Berbeza dengan online. Online tu boleh, tak masalah, tu sebab tu panduan saja untuk kita ulang dengar dan sebagainya. Keberkatan yang ada hadir dalam majlis ilmu tu lebih cantik, sebab dapat 4 benda ni. Apa dia tadi? Ketenangan. Yang kedua, dapatnya rahmat. Yang ketiga, akan dikelilingi malaikat. Yang keempat, akan disebut nama kita nanti di depan Allah Subhanahu taala. Itu kebaikannya. Jadi mudah-mudahan bila mari kita berhimpun pada malam ini, tuan-tuan, untuk berkongsi tentang perkara ini, Allah berkati kita insya-Allah. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Baik. Balik kepada Al-Quran. Bila mana sebut Al-Quran, kita tahu Al-Quran, contoh Quran depan saya inilah. Okay, alhamdulillah kita dapatkan Quran. Satu nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sikit pun tak pernah mengimpikan untuk lahir sebagai umat Nabi Muhammad. Pernah tak berjanji dalam doa kita, ya Allah, dalam doa belum lahir lagi ni, aku nak lahir umat Nabi Muhammad, ya Allah? Tak pernah pun. Tetapi Allah membuat keputusan untuk melahirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ini juga kita beruntung.
Walaupun kita menghadapi situasi COVID-19, kadang-kadang ada setengah orang menyesal, kenapalah lahir zaman sekarang ni, kenapalah lahir tengah COVID ni, kan menyusahkan. Kan? Tanya tidak, kita beruntung menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling penting lagi, dengan hari ini kita dapat juga baca Quran dan sebagainya. Baik, satu persoalan, kadang-kadang ramai orang tak faham Al-Quran ni apa. Dia tahu Al-Quran ni kalamullah, dan sekadar maklumat yang dia ada, Al-Quran ni kena bacalah time bila? Time solat, dalam solat, time-time ada kematian baca Quran kadang-kadang. Ada orang kata pula time ada kenduri kendara baca Quran dan sebagainya. Ataupun Al-Quran untuk apa? Untuk buat hantaran dan sebagainya. Itu kefahaman orang. Sebab itu kita lihat Al-Quran banyak jual di pasaran dan banyak juga ada dekat rumah. Tetapi kefahaman tentang Al-Quran amat sedikit. Amat sedikit. Sebab kita tahu baca je. Kita tak nak fahamkan maksudnya, tak nak tadabbur dan tak nak amalkan. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila mana Allah sebut Al-Quran, kalimah Al-Quran sendiri dalam Al-Quran Allah ulang sebanyak 50 kali. Okey, kalimah Al-Quran. Okey, alif lam qaf ra hamzah alif nun, Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah ulang sebanyak 50 kali. Banyak ke sikit tu? Banyak. Okey, banyak. Belum kita masukkan nama-nama yang lain Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, At-Tanzil dan sebagainya. Kalimah Al-Quran sahaja. Nak gambarkan kepada kita pentingnya Al-Quran ni. Dan ayat yang pertama adanya kalimah Al-Quran pada ayat Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Tu kalimah Quran yang pertama dalam Quran. Ayat 185 surah Al-Baqarah. Tu ayat yang pertama. Nak gambarkan kepada kita, bulan Ramadan kata Allah, aku turunkan Quran. Apa fungsi Quran? Hudal linnas. Apa huda? Petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Linnas. Siapa tu linnas? Seluruh manusia. Bukan orang beriman sahaja. Hatta orang yang belum beriman pun, yang tak faham bahasa Arab pun, Al-Quran tu petunjuk sepatutnya. Hudal linnas kata Allah. Bukan untuk manusia, bukan untuk beriman saja. Selagi nama dia An-Nas, manusia, dia perlu baca Al-Quran, kena faham Al-Quran. Itu sebab dalam sebuah hadis yang lain, riwayat daripada Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi menggambarkan ada 4 perumpamaan tentang orang baca Quran ni. Okey, 2 untuk orang yang beriman, 2 orang munafik. Kadang-kadang kita tanya, munafik baca Quran ke? Munafik dia masalah dekat mana? Dalaman dia. Di segi bentang kebenaran dia percaya, beriman kepada Allah, tapi dalaman dia problem. Dalaman dia masalah. Dalam hadis yang Abu Musa sebut ni, ada 4 perumpamaan. Nabi sebut orang mukmin yang baca Quran seperti buah utrujah. Yang buah ni, ada setengah kata buah, ada setengah kata dia jeruk sebagainya. Dia umpama buah yang bau ni cantik, rihuha thayyib, baunya sangat wangi, wa ta'muha thayyib, bila makan juga pun bagus, sedap. Ibarat kalau kata sekarang ni macam buah limau citrus tu lah. Nampak bau wangi, bau limau kan sedap. Bila makan pun sedap, makan masak manis sedap. Buah utrujah ni kat negara kita tak ada. Tak ada. Cuma kalau kata di belah tanah Arab sana pun kurang ada, banyak berada di Morocco. Tu orang mukmin yang baca Quran, bukan sekadar baca, tetapi dia faham Al-Quran. Bukan sekadar baca dan faham, tapi dia tadabbur Quran. Bukan tu saja, dia baca, dia faham, dia tadabbur, dia amalkan Quran. Tu buah utrujah kata Nabi. Tu pandangan pertama. Dan yang kedua kata Nabi, wa masalul mu'min allazi la yaqra'ul Quran. Orang mukmin macam kita ni beriman tetapi tak nak baca Quran. Bukan tak baca langsung, tidak, dia baca Quran, tetapi mungkin dia tak faham. Baca bertahun-tahun, khatam sekali setahun apa 3-4 kali, tapi tak faham-faham juga. Kata Nabi sebab apa? Seperti kat tamrah, seperti buah tamar. Tahu buah tamar, buah kurma tu kan? Cuba buah kurma tu kita lihat macam mana. Nabi sebut la rihalaha. Buah tamar ni tak ada bau. Cuba ambil tamar kita bau, tak ada bau. Tapi wa ta'muha hulwun. Dia kita makan dia manis. Tu tak manis? Sedap. Itu ibaratnya orang mukmin yang tak baca Quran. Tak baca bukan tak baca langsung, dia baca tapi tak faham. Ataupun dia baca, dia faham tapi tak tadabbur. Apa baca faham dengan tadabbur ni? Tadabbur ni kita ambil ayat tu, kita ubah kehidupan kita ikut apa Quran sebut.
Itu kefahaman tentang tadabbur Quran. Okey? Ataupun dia baca, dia faham, dia tadabbur tapi tak amal, pun dikira orang mukmin yang tak baca Quran. Umpama buah tamar lah, nampak tak menarik, tapi kita makan sedapnya. Cuba suruh anak-anak makan buah tamar, buah kurma, tak nak dia sebab tak menarik. Tapi bila rasa manis lah, kan, sedap lah, kita pula nasib baik lah kita selalu makan masa Ramadan kan. Kalau tak, kita pun tak nak makan kot. Sebab sunnah beritahu makan tamar. Kalau silap tak ada sunnah, kita pun tak makan tamar sebab tak ada bau. Itu umpama orang mukmin yang tak baca Quran. Okey. Yang ketiga kata Nabi, orang munafik yang baca Quran. Orang munafik ni baca Quran tak? Baca. Hatta dalam kalangan sahabat Nabi pun ada orang munafik, bukan sahabat Nabi lah, tapi dah kelompok bersama dengan Nabi, ada orang munafik yang hafal Quran. Ada. Bahkan hafazan orang munafik tu sama level dengan sahabat Nabi yang hafal Quran. Sebab dia munafik ni, dia percaya Quran ni ada, dia percaya Allah tu ada, tapi iman dia problem. Iman dia problem. Dia masalah dekat situ. Orang munafik yang baca Quran, kata Nabi, umpama seperti raihanah, seperti pohon raihanah. Raihanah ini satu pohon yang mengeluarkan bau-bauan yang sangat wangi. Tetapi bila mana dimakan, wa ta'muha murrun, baunya rasanya pahit. Wangi. Itu sebab raihanah ini biasa digunakan untuk buat minyak wangi lah, minyak wangi. Cuba minyak wangi kita tu, sesekala kita sembur kat badan, sembur kat mulut sekali. Cuba rasa. Kan, manis ke tak manis? Rasa macam pahit, sedap. Itulah raihanah tu. Bau sedap, tapi bila rasa tak sedap, murah, pahit. Itu orang munafik yang baca Quran. Dan yang keempat kata Nabi, orang munafik yang tidak baca Quran. Dahlah dia munafik, tak nak pula tengok Quran. Nabi umpamakan seperti buah hanzalah ataupun tumbuhan hanzalah. Hanzalah ini satu tumbuhan yang melata dekat tanah. Okey. Dan kalau kata sekarang dekat Malaysia ni, kita boleh lihat macam buah letup-letup tu, letup tu kan. Okey. Dia buah nampak kecil kat tanah kan. Dia macam ada bulu-bulu sikit, kecil-kecil, duri sikit. Cuba try makan. Dah lah, bau pun tak ada, rupa pun tak cantik. Bila makan pula memang pahit ya amat. Itu ibarat orang munafik. Sebab tak baca Quran. Itu sebab kita kena faham fungsi dan sebagainya. Al-Quran ni kena ingat sungguh-sungguh. Al-Quran merupakan masdarul hidayah. Apa dia maksud hidayah? Sumber kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita ni orang Islam, orang yang beriman, nak tak nak, pandai ke tak pandai ke, tak tahu bahasa Arab ke, kena belajar Quran. Sebab dia masdarul hidayah, sumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata tak nak tolak Quran, tak apalah, saya ni tak ada masa lah, nanti besok-besok lah baca Quran, tunggu dah pencin lah baca Quran. Sayang sekali. Sebab Allah berikan usia kita daripada awal, kita boleh melihat benda-benda lain-lain, boleh baca, boleh mengaji, boleh menyanyi dan sebagainya. Tapi lepas baca Quran, kita diam. Apa ni? Diam. Sekadar surah yang ada dalam solat tu dah kita baca. Itu pun kadang-kadang silap juga, tak betul tajwid dan sebagainya. Sebab kita kena ingat sungguh-sungguh, Al-Quran ada satu mukjizat, i'jaz, dipanggil i'jaz. Mukjizat ni benda yang melemahkan satu benda kebaikan sebagainya. Dan dalam Al-Quran ada i'jazut taksiri. Artinya orang yang tak faham Quran, orang yang tak tahu baca Quran, tapi bila dengar Al-Quran dibacakan kepada dia, hati dia tersentuh. Kan? Pernah tak kita dengar syekh-syekh Arab baca, ataupun pernah pergi Mekah umrah dan sebagainya, kita tak faham pun, tapi tak pasal-pasal mata meleleh je. Tanya makcik, nanti makcik nangis. Entahlah ustaz, dengar syekh tu baca sedap je, meleleh makcik mata. Faham ke dia baca? Tak faham pun. Tu artinya mukjizat, i'jaz tu. Kita juga kadang-kadang Allah berikan kelebihan pada asatizah ke, pada yang suara dia sedap, baca Quran dengan berlagu dan sebagainya. Kita dengar tak faham pun, kadang-kadang baca Fatihah saja. Tapi kita duduk diam, kita dengar tu, tiba-tiba mata kita sebab meleleh mata sebagainya kan. Kita ngaji sendiri pun kadang-kadang kita buka Quran mana-mana, kita ngaji, dan ketika itu Allah berikan kita satu rasa yang ya Allah, tak tahu nak kata macam mana dah. Baca biasa je, tetapi melelehkan air mata. Sebab Al-Quran ada mukjizat. Bahasa Arab, tapi Al-Quran dia mukjizat, ada kelebihan dan sebagainya. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, hari ini penting untuk kita faham Al-Quran. Seperti mana seorang sahabat Nabi yang sebelum Islamnya bernama Tufail, At-Tufail bin Amru Ad-Dausi. Dia merupakan ketua kepada kabilah Daus. Okey. Abu Hurairah tadi masuk Islam sebab terima dakwah Tufail ni. Tufail di peringkat awal, dia ketua kepada kaum Dausi yang berada di belah kehidupan di Saudi, nama dia Tihamah.
Kan ada Bukit Tihamah yang popular tu, dan Belagu pun ada. Okey, dia asal daripada situ. Dan kelebihan pada At-Tufail ini, sebenarnya dia suka kepada benda-benda yang macam puisi ni lah, macam puisi, macam rangkap-rangkap lagu dan sebagainya. Dia suka benda tu. Okey, dan dia juga suka mencari kebenaran tentang apa yang dia dengar tu. Okey, satu hari dia keluar daripada tempat dia, daripada perkampungan Daus ni, dia pergi ke Mekah ketika itu. Dan sampai di kota Mekah, ketika itu orang Mekah tengah sibuk berbicara tentang baginda Nabi SAW. Islam tengah rancak mula-mula tu, dapat perintah untuk sebarkan kepada umat Islam ketika itu. Dan apa yang berlaku, dia dengar, dia kata, orang beritahu ada seorang pemuda tu gila, dia kata, nama dia Muhammad. Dia duduk dekat pasar, dia ajak orang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekian dan sebagainya, sampai-sampai kan bila orang dengar cakapan dia, macam kena sihir, orang kata kan. Ada kata Nabi Muhammad tu penyihir, sebab bila Nabi sebut baca Quran, orang dengar macam terasuk, terus ikut Nabi Muhammad. Dia dengar macam itulah. Tapi perangai Tufail ini, dia tak suka pula dengar daripada mulut orang. Dia tak tengok depan-depan sendiri. Betul kalau kata macam itu. Jadi sebab oleh kerana dia pembesar, dia masuk ke Mekah tu, dia disambut oleh pemimpin-pemimpin Mekah lah. Sampaikan orang ajak dia masuk ke Darun Nadwah. Darun Nadwah ni parlimen Mekah, yang ketika itu dia pegang oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan geng-geng kuncur-kuncur tu semualah. Okey, dan sampai kat situ, mereka ni jamulah At-Tufail ni dengan makanan, dengan minuman dan sebagainya. Apa minuman orang Arab? Arak ketika itu. Okey, memang kebesaran orang Arab ni jadi dua dia kebesaran dia. Satu berkaitan tentang arak. Okey, yang kedua berkaitan tentang judi. Itu kebesaran dia. Okey, tetapi dia minum arak bukanlah kata dia nak menunjukkan hebat, tidak, tapi arak dia kemuliaan dia. Dia akan beli, contohlah dia beli arak, botol arak, okey, dan arak yang paling mahal tu dia simpan dekat rumah. Bila ada tetamu datang, arak yang mahal tu dibagikan kepada orang, tunjuk kemuliaan dia. Tu sebenarnya dia beli arak tu nak menunjukkan dia mulia. Bukan dia bagikan air putih ni, tak ada. Artinya dia beli air yang mahal, dia simpan, tetamu datang rumah, yang mahal tu dibagikan kepada tetamu. Tu perangai orang Arab. Okey, satu. Yang kedua, judi, maisir. Pun sama juga. Dia berjudi bukan sebab nak tunjuk dia kaya, tidak. Tapi dia berjudi bila dia menang, duit tu dia jamu orang, bantu orang susah. Tu tabiat orang Arab. Sebab dalam Quran disebut benda ni, walaupun nampak macam ada kebaikan dia, tapi kata Allah, kul fihi ma ithmun kabir. Benda ni banyak dosa lebih daripada manfaatnya. Tu sebab pada Arab asalnya. Okey, bila mana Tufail datang, diraikan oleh Abu Lahab dan sebagainya, bagi makan dan sebagainya. Dia nak cakap, nak tanya, tapi dia tunggu tunggu deda dulu. Lepas dah makan semua, ditanya, aku datang sini sebenarnya hajat, kata Tufail. Apa hajat kau, kata Abu Lahab. Aku datang sini sebab aku nak jumpa dengan Muhammad. Aku dengar dia tu ada kelebihan lah, kata At-Tufail ni. Lalu kata Darun Nadwah ni, Abu Jahal dan sebagainya, dia kata, alah, Muhammad tu budak biasa je pun, tak ada apa-apa pun dekat dia pun, kau tak pergi jumpa dia lah. Tak jumpa dia. Tapi kata At-Tufail, tak apalah, aku nak dengar dia. Jangan, engkau kalau dengar Muhammad cakap, kau akan terpengaruh dekat dia. Tak apa, kata At-Tufail, aku datang nak jumpa saja, nak tengok muka dia macam mana, dan aku janji aku tak terpengaruh dekat dia. Dan aku janji, kata At-Tufail ni, aku pergi jumpa dia, aku tutup telinga, aku tak nak dengar apa cakap tu. Sebab dia kata terpengaruh kan. Lalu dah berdebat-debat dan sebagainya, tak lagi. Sebab apa? At-Tufail ni ketua kaum Ad-Dausi, maksudnya ketua kabilah lah, ketua menteri atau ketua satu kampung dan sebagainya. Kalau kata dia masuk Islam, bawahnya akan ikut sama lah, Pak Ketua masuk kan. Jadi dia mungkin risau lah, tu tak nak bagi jumpa Nabi Muhammad. Dan apa yang berlaku, dia desak-desak juga. Akhirnya ada seorang, ada lembaga tu, dia kata macam ni lah, kalau betul engkau nak jumpa Muhammad, kau pergi ke depan Kaabah, kau tunggu. Nanti waktu sekian-sekian Muhammad datang akan solat, kau tengok dia solat, itulah orang dia. Diterangkan Muhammad macam mana sebagainya. Lalu dia pun pergilah ke Kaabah, dan dia ambil kapas, dia tutup telinga ni. Memang tak dengar langsung apa yang Muhammad baca sebenarnya. Okey, tetapi tuan-tuan, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia tunggu kat tepi Kaabah tu, dia nampak Nabi Muhammad datang. Di padang perjalanan Nabi datang pun dia terpengaruh dah. Itu ke Muhammad, hebatnya orang dia berjalan. Pada Nabi Muhammad kan dari segi tingkah laku, pergerakan dan sebagainya, orang pandang pun dah terpengaruh dah. Memang dah, ya Allah, hebatnya, orang yang mulia kan. Okey.
Dia pandang pun terpengaruh, tapi dia diam selamba dia pekat telinga dan sebagainya. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, walaupun dia sumbat telinga dia dengan kapas, tak dengar langsung apa orang cakap, tetapi takdir Allah ketika itu dia dapat dengar satu persatu apa Nabi baca. Tak tahu apa Nabi baca ketika itu. Okey. Surah ini 3 surah Nabi baca. Dan surah ni saya percaya semua pada malam ini hafal surah ni. Hafiz sungguh surah ni. Baca daripada bawah ke atas pun dapatlah. Tukang terbalik pun tak masalah dah. Hatta kalau tengah-tengah mamai tidur pun suruh baca surah ni pun dapat jugalah. Surah ni surah apa? Surah 3 kul. Surah 3 kul aja. Qul Allahu ahad, qul huwallahu falaq, qul binnas. Surah ni yang Nabi baca. Ketika solat ketika itu. Dan bila mana dah sumbat-sumbat telinga tu, dia pandang Nabi. Dia pandang Nabi dan Nabi tengah solat dia baca surah tersebut dan dia boleh dengar satu persatu. Qul huwallahu ahad sampai habis, dengar qul a'udzu birabbil falaq, qul binnas sampai habis. Sampaikan dia terdiam. Dia kata, ya Allah, dia kata, ini satu bait rangkap yang sangat indah ni. Yang rasanya bila bait yang sangat cantik ni, dia rasa bukan orang biasa-biasa yang buat ni, dia kata. Mungkin bukan Muhammad yang buat, sebab dia tahu orang apa beritahu Muhammad tu orang yang ummi, tak tahu membaca, tak tahu menulis. Tapi bila dia baca tu dia kata ini rangkap yang sangat dahsyat ni. Sebab At-Tufail ni seorang penyair, seorang komposer. Orang komposer kan boleh nilai komposer tu bagaimana sebagainya kan. Kalau kita orang biasa-biasa dia tak boleh nilai pun. Tapi dia komposer. Bila dia dengar dia baca qul Allahu ahad, qul falaq bin nas, dia rasa ya Allah. Dia kata ini bukan cancalang ni. Dia dengar, dia boleh dengar satu persatu tu. Dan menyebabkan macam itu, lepas dia Nabi buat salam, dia terus ikut Nabi kat belakang. Dia follow kat belakang. Nabi perasan. Nabi kenal siapa dia. Sebab dia ketua kaum Ad-Dausi, balik ketua kampung. Nabi kenal lah siapa dia. Tapi Nabi biarkan dia follow sampai dekat rumah. Nabi pun bertoleh. Dia tanya, kenapa tuan ikut saya? Dia kata, aku nak tanya pada engkau. Sekarang dia aku Tufail. Nabi kata, aku tahu siapa engkau. Aku nak dengar apa yang kau baca tadi. Nabi ulang balik surah tadi. Dan dia tanya, dapat daripada mana? Nabi sebut Al-Quran, dalam Al-Quran Allah berikan kepadaku, Jibril sampaikan kepadaku, kata Nabi. Dia dengar, kata macam itu, dia pun terus ikut Nabi. Depan tu juga dia bersyahadah ikut Islam. Masuk Islam. Lepas masuk Islam tu tuan-tuan, apa yang berlaku? Sebab 3 kul ni je. Kita hari ni baca 3 kul dah bertahun-tahun dah. Dia faham tak faham apa 3 kul tersebut? Kan? Orang pesan sebelum tidur baca 3 kul, kalau rumah baca 3 kul, baca 3 kul selalu, tapi kefahamannya kurang. Itu kesilapan kita. Jadi kita kena bongkarkan apa kelebihan surah 3 kul ni. 04 malam tak sempat akan datang insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Dan apa yang berlaku tuan-tuan? Sedangkan At-Tufail ni tak pernah dengar Quran pun. Tu kali pertama dia dengar Nabi baca qul Allahu ahad, qul falaq bin nas. Dia dengar sekali tu terus terpaut, nak masuk Islam. Terus mengucapkan 2 kalimah syahadah depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kata apa? Ya Rasulullah, boleh tak doakan dekat aku ni keberkatan kepada aku, kata At-Tufail. Sebab aku risau. Aku ni ketua pemimpin, ketua kabilah. Jadi aku takut bila aku balik nanti, bila ketahui pada orang dia aku masuk Islam, orang tak percaya pula, dia kata. Ataupun tu takut juga ada orang yang fitnah aku dan sebagainya. Jadi Nabi pun doakan kepada Allah, dan Allah datangkan satu tanda kepada At-Tufail ni. Tanda dekat mana? Cahaya ada dekat kata kepala dia. Dan cahaya tu juga sampai dia mati, cahaya tu ada. Sebab dia datang jumpa Nabi sebab asalnya lain, tapi sebab keikhlasan dia nak masuk Islam, kebenaran dia pada Al-Quran, cahaya tu datang dekat kepala dia. Allah berikan kelebihan kepada At-Tufail. Dan dia dapat ada cahaya, dia kata, ya Rasulullah, cahaya apa ni? Cahaya ni Allah berikan sebab kejujuran kau masuk Islam. Sebab kau terpegun dengan Al-Quranul Karim. Dia kata, boleh tak ya Rasulullah, pindahkan cahaya tu dekat tongkat aku ni. Dekat tongkat aku. Orang Arab, tuan-tuan, yang berkakak sekalian, dia ada satu gigi kebesaran dia, tongkat. Tongkat ni bukan menunjukkan dia tua, tidak. Kita hari ni orang Melayu pakai tongkat sebab tua. Sebab jalan tak boleh, sakit lutut dan sebagainya. Tapi orang Arab dia pegang tongkat, bawa tongkat tu sebab kemuliaan dia, sebab credibility dia. Bila Arab pegang tongkat, orang kata, oh ini orang yang berilmu ni, oh ini orang hebat ni, tu tongkat. Tapi jangan kita hari pegang tongkat pula. Kita pun tak ada mana pun. Tapi biasa pegang tu Arab, style Arab lah. Sahabat Nabi yang ada tongkat ni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia pegang tongkat ni. Nama dia Durrah, main tongkat ni. Sebab Umar ni orang yang memang ada credibility kan, ada ketokohan dia. Tongkat tu sebagai untuk pemegang dia. Bila orang buat salah, dia ketuk dia ke tongkat. Dia ketuk dia ke tongkat tu. Orang Umar ni, tu perangai dia. Okey. Dah pun berlaku bila minta macam tu, Nabi cakap, dia doa balik pada Allah,
cahaya tu ada setengah pendapat kata beralih tongkat dia, ada setengah stay dekat kepala dia. Okay. Dan bila mana dia balik kepada kaum dia, orang semua nampak cahaya tu, tanya dia, apa cahaya tu? Dia pun terangkan kisah yang berlaku pada dia dan menyebabkan seluruh penduduk kampung dia masuk Islam. Dan termasuklah juga yang menerima dakwah dia adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi. Masuk daripada dia. Sebab nampak cahaya tu tadilah. Nak gambarkan di sini tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Kita kadang-kadang hari ini tuan-tuan betul kita tak faham Quran pun. Tetapi sebab kita ikhlas amalkan satu benda tu, Allah beri kita kelebihan. Allah berikan kita kemudahan sekian-sekian dan sebagainya. Hatta dalam riwayat lain juga tuan-tuan, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, satu kisah bagaimana ini berlaku pada dia. Dia pernah rawat ketua kampung yang kena sengat bisa kalau jengking, baca apa? Al-Fatihah sahaja. Dia pun tak tahu Fatihah tu keberkatan macam mana. Cuma dia rasa bila Nabi pesan solat baca Fatihah dalam sehari ulang 17 kali dan sebagainya, dia rasa ada keberkatan dekat Fatihah tu. Dan apa yang dia buat, dia ambil air, dia baca Fatihah, dia ludahkan dekat ketua yang kena kalajengking tadi, baik. Sengat tadi hilang dah. Itu keberkatan dia, walaupun dia tak faham dan sebagainya. Itu juga kita juga tuan-tuan. Kalau kata hari ini kita ada sakit dan sebagainya, yakin Al-Quran ni ada penyembuhnya. Dan Quran sebut wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa, kata Allah dalam suratul Isra. Al-Quran turunkan kepada kita ini bersama dengan dia ada syifa, ada penawar. Itu sebab antibiotik dalam Quran ni penuh lengkap daripada A to Z. Sebab Al-Quran kita baca hari ini bukan sekadar baca saja, kena tadabbur sungguh-sungguh. Apa jua ayat dalam Quran ada keberkatannya, ada rahmatnya dan ada penawarnya. Tinggal lagi kita nak pakai, kita nak pakai. Faham ke tak faham nak pakai macam mana dan sebagainya. Apa jua penyakit pun, ada masalah kepala sebagainya, kena amalkan dengan Quran juga. Yakin dan percaya Allah berikan kelebihan dan sebagainya. Itu sebab kena dekat dengan Quran. Bukan kata kita ambil time sakit bukan, tidak, kena selalu baca. Dan kadang-kadang bila kita baca tu juga tuan-tuan, kita tak faham, tapi cuba buka tafsir, baca sikit-sikit pelan-pelan. Kadang-kadang kita hari ni kejar nak khatam Quran saja, jangan macam tu. Khatam juga, ambil juga masa kita kena faham Quran. Abu Hurairah lepas dia masuk Islam dengan Atufail tadi, dia ni asalnya miskin tau, miskin. Tetap dia kadang-kadang dia ambil upah untuk jaga lembu dan sebagainya, miskin. Tetapi sebab kejujuran dan keimanan dia, majikan dia ni ada seorang anak cantik. Lalu majikan dia yang kaya raya ni ambil Abu Hurairah ni sebagai menantu je. Kita sekarang memilih juga ambil menantu kadang-kadang. Kalau boleh nak menantu yang dah kaya lah. Sekarang ni anak-anak muda yang perempuan kata nak dapat power, ada lambang H tak? Ada lambang H boleh ikut. Tak ada lambang H tak nak? Tu lambang H. Honda kan? Honda lah kan? Kalau setakat ada nampak lambang P, tak terima lah. Datang jumpa pak mertua, lambang H, confirm terima. Kalau kata ada H, apa? Honda S5 kat rumah, tak terima lah macam tu. Kan? Sekarang ni anak muda lah, PL sekarang. Kadang-kadang bila anak muda terima, dapat mak mertua pula tanya, dah lama kerja ke? Gaji berapa? Rumah dah ada rumah. Rumah ulang lagi, cari rumah dululah, dia kata. Dia kata ni anak tinggal kat mana? Kadang berkira sikit kan. Tapi nak menunjukkan tuan-tuan, sebab keimanan Abu Hurairah ini, bapak mertua dia yang kaya raya ni ambil sebagai menantu, berkahwin dengan isteri nama Balqis bin Gunawan. Okey. Bila mana dia ambil kahwin ni, tapi sifat Abu Hurairah tetap berendah diri juga. Ambil iktibar sama-sama, dia bahagikan kehidupan ni dalam sehari dengan 3 waktu sahaja. 3 waktu sahaja. 24 jam tu, 24 jam dibahagikan dengan 3 waktu. 24 bagi 3 jadilah 8 jam. Dia buat apa? 8 jam dia baca Quran. 8 jam dia bersama dengan isteri dan juga tidur. 8 jam yang ketiga dia hafal hadis. Itu dia kehidupan Abu Hurairah. Nampak tak tuan-tuan? Kita hari ni 24 jam, berapa jam kita baca Quran? Kadang-kadang sejam tak sampai ustaz. Tapi baca WhatsApp, pegang telefon 2-3 jam ustaz. Tengok Facebook 2-3 jam ustaz. Baca Quran baru baca sekejap. Wah, ngantuk, tutuplah. Itu kita hari ni kadang-kadang. Itu sebab kita nak berdoa dengan Allah tu lambat sikit. Abu Hurairah asalnya tuan-tuan memang asal dia miskin. Yang kedua, asalnya dia lemah ingatan, tak kuat ingatan pun. Tetapi sebab dia bagikan diri dia 3 masa tadi dengan baca Quran, bersama dengan isteri dia 8 jam, dia hafal hadis, tak pasal-pasal Allah berikan kelebihan ingatan dia sangat kuat. Itu sebab dia ramai banyak meriwayatkan hadis. Bahkan dalam riwayat mengatakan bahawa Abu Hurairah ini dia hafal hadis sekitar 5,000 lebih. Okey.
Dan dia di antara sahabat Nabi yang paling ramai anak murid. Abu Hurairah ni paling ramai, sebab dia ikhlas mengajar. Dan dia mengajar pula, dia tak kisah anak murid dia nak tidur ke, anak murid dia nak berlari ke, nak baring-baring ke, terpulang tak masalah. Dia kata apa? Tugas aku mengajar. Bab kefahaman, bab hidayah bukan kerja aku, tu kerja Allah, dia kata. Aku mengajar dengan ikhlas, mengajar sungguh-sungguh. Sama-sama lama-lama kadang-kadang anak yang berlari tu duduk diam. Duduk diam, dah tak berlari dah. Sebab rupanya Abu Hurairah ni tak marah pun. Kita kadang-kadang nampak kita berlari, duduk diam, sini, memang di sini. Kita marah anak kita berlari. Padahal ngajar ya terus pun. Sebab tu kerja kita mengajar aja. Abu Hurairah macam tu, dia biar. Dan riwayat mengatakan bahawa antara ramai anak murid dia 800 orang dia pernah mengajar. 800 orang tuan-tuan. Kita kalau ceramah 1000 orang pun kadang-kadang ada yang main telefon, ada yang sembang belakang sebagainya kan. Tu cerita belakang lah. Okay? Tapi Abu Hurairah boleh ngajar, ada yang main sebagainya. Dia tak kisah langsung. Itu kebaikan dia tuan-tuan. Nak menunjukkan di sini tuan-tuan, keberkatan Quran tu kita kena faham sungguh-sungguh. Sebab Al-Quran penuh datang dengan mukjizat tuan-tuan. Kita baca 3 kul tadi pun kita faham sungguh-sungguh, dapat fahaman tu. Masalah kadang-kadang kita hari ni baca tapi kita sambil lewa, tak faham dan sebagainya. Contoh, satu kita ambil surah Al-Ikhlas kan. Qul Allahu Ahad. Qul Allahu Ahad, nama surah Al-Ikhlas. Soalan saya, cuba cari kalimat ikhlas dalam surah Al-Ikhlas tadi. Baca daripada awal. Nama surah Al-Ikhlas kan? Surah Al-Ikhlas. Okey. Baca daripada awal sampai habis. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana kalimat ikhlas ni kat situ? Ada tak? Tak ada ustaz. Tapi kenapa nama surah Ikhlas? Sedangkan kalau kata Al-Baqarah, ada kalimah Baqarah dekat situ. Surah Ali Imran, ada kalimah Imran dekat surah Imran. Surah An-Nisa, ada An-Nisa sebagainya. Surah Al-Ikhlas, ada tak surah? Surah Al-Falaq, ada kan? Qul a'udzu birabbil falaq, ada kalimah falaq. Surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas ada? Tak ada. Pernah tak tanya kenapa nama kalimah surah tu Ikhlas tak? Pernah tanya tak? Dalam Al-Quran tuan-tuan, bukan surah tu saja surah Ikhlas, ada nama lain. Surah Al-Kafirun pun surah Ikhlas juga. Okey, nak gambarkan pada sini tuan-tuan, keikhlasan tu tak nampak pun dengan zahir kita sebenarnya. Walaupun hati, mulut kata ambil lah ni, saya ikhlas ni ustaz. Mulut yang kata ikhlas, hati belum tentu lagi. Dan hati sebut, mudah-mudahan aku bagi bantuan ni, dapatlah aku projek ke sekian sebagainya. Aku bagi bantuan ni, mudah-mudahan dapatlah sekian. Kita minta balasan dalam hati kita. Atau sebab ikhlas yang sebut. Bagi-bagi ya. Ikhlas ke? Ambil lah. Ikhlas ke? Ambil lah. Ikhlas tak? Ikhlas. Dan sebab ikhlas tu tak kelas dah tu. Paksa dan sebagainya. Nak gambarkan di sini tuan-tuan, keikhlasan ni siapa yang tahu? Allah sahaja yang tahu. Itu gambaran yang mudah ringkas lah berkaitan tentang surah Al-Ikhlas tu. Surah tu ringkas je, 4 ayat saja, tetapi penuh dengan ketauhidan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah tu ahad, satu. Satu macam mana? Esa macam mana? Kan? Bertanya juga. Adakah kita duakan Allah samping 3 sebagainya? Allahus samad, Allah Maha Samad sebagainya. Kena fikir, duduk diam. Itu proses tadabbur yang berlaku. Tadabbur ni artinya kita baca, kita duduk renung, fikir. Sebab apa ya? Kenapa ya? Itu tadabbur. Kalau baca, kita faham, tengok terjemahan kan, tengok tafsir. Betul menung sekejap diam. Apa kisah ni ya? Faham. Bila dapat benda tu tadabbur. Kalau tak dapat juga apa yang kita fikirkan, telefonlah ustaz-ustaz, asatizah tanya ustaz, saya baca ayat ni ustaz, tapi macam hati tersentuh. Apa sebabnya ustaznya? Kenapa ya? Contoh Alhamdulillah dalam Fatihah kita bacakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh. Okey. Kita fikir, kenapa Alhamdulillah? Pernah tak tanya? Kenapa tak surah lain? Sedangkan hamdu artinya puji-pujian. Syukru pun puji-pujian juga. Ada bahasa Arab yang lain, madhu pun puji-pujian juga. Tapi 3 benda yang berbeza. Kenapa Al-Fatihah mula dengan Alhamdulillah, bukan Asyukrulillah, ataupun mulakan dengan Al-Madhulillah? Artinya alhamdu tu sana'uhu fi dzati wa sifatihi. Balikkan kepada Allah seluruhnya tentang kepujian tersebut. Hak milik Allah. Allah beri kita rezeki ke, tak bagi rezeki ke, sihat ke, sakit ke, syukur juga kepada Allah. Alhamdulillah. Tu sebenarnya. Tu arti alhamdulillah. Kalau syukur macam mana? Syukur artinya lepas dapat nikmat, dapat pemberian, syukur kan, terima kasih. Syukur alhamdulillah juga. Balikkan kepada Allah.
nak gambarkan di situ tuan-tuan, ibu ayah sekalian, alhamdu al di situ peranan dia sebagai peranan al-istighraq. Artinya benda yang sangat luas, benda yang seluruh syumul, yang sempurna. Memang hak milik Allah, patut dipuji. Sebab apa? Allah yang menjadikan kita semua. Allah menciptakan langit, bumi dan sebagainya, mentadbir seluruh manusia semua dengan Allah SWT. Kita bergerak hari ini ke masjid surau pun, siapa gerakkan? Allah yang menggerakkan kita, bukan kereta kita, tapi Allah yang menggerakkan kita. Kita sampai ketika ini hidup dan sebagainya, siapa bagi nyawa? Allah bagi kita nyawa. Walaupun kadang-kadang kita sombong dengan Allah, tak nak baca Quran, tak nak istighfar kepada Allah, tak nak solat dan sebagainya, tapi bila makan nasi lemak dah siapa? Nasi lemak jugalah. Makan karipap, nasi karipap juga. Tanda Allah berikan kelebihan kepada kita. Cukupkan benda tu. Itu sebut alhamdulillah. Cuma tinggal lagi kadang-kadang kefahaman tak sampai, jadi tak solat lah kadang-kadang. Kefahaman tak sampai, tak baca Quran lah kadang-kadang. Itu sebab bila kita solat, kita faham sungguh-sungguh, alhamdulillahi rabbil alamin, hanya Engkau kepuji ya Allah, Tuhan sekalian alam. Artinya dia mentadbir seluruh alam ni daripada A to Z, semua Allah buat. Macam mana Allah buat? Jangan tanya. Itu kuasa Allah SWT. Sebab Allah Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, akhir-akhir ini bagaimana ujian yang kita terima adalah untuk kita balikkan kepada Allah SWT, balikkan kepada Al-Quran. Bagaimana Nabi ajarkan para sahabat generasi yang dekat dengan Al-Quran. Kita juga hari ini sebenarnya jauh dengan Quran sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita ada telefon. Buang telefon tak? Tak payah buang lah, ni teknologi. Tapi kena gunakan sebaik mungkin. Okey. Cuma hari ini kita terlampau bagi masa pada telefon ni. Terlampau bagi telefon. Seperti dengan WhatsApp, sekarang adalah Beep pula dan sebagainya. Diorang ada Telegram dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Tapi tolong buatkan jadual. Buatkan masa. Ada masa kita pegang Quran, ada masa pegang telefon. Bukan ngaji pun dengan telefon juga. Bukan tak boleh, tapi ini lebih terbaik. Mushaf lebih terbaik. Letakkan jadual. Bila waktu yang terbaik? Waktu pagi sebelum subuh ke. Jangan buka telefon lagi. Ini kadang-kadang bangun tidur, memanglah alam tu dekat telefon. Bila dah kunci alam untuk telefon tu, buka WhatsApp kejap, telefon. Dia bangun pagi ni nak tahajud ni, tapi telefon kejap. Dah terpengaruh sampai rupanya nak subuh dah, lupa tahajud. Tu sebab tu pengaruh. Boleh kunci jam dengan telefon tak masalah. Lepas kunci letak tepi, terus buka solat dulu sebagainya. Sebelum subuh buka Quran baca. Buka telefon bila? Lepas subuh ke ataupun lepas zikir dan sebagainya. Letakkan masa. Saya juga tuan-tuan, saya pernah kongsi dengan tuan-tuan, mungkin kuliah di masjid sebagainya, ada anak-anak kan, saya letakkan jadual untuk anak-anak pegang telefon. Ada apps, ada boleh jumpa saya lepas ni, saya kunci app tu. 11 malam telefon saya semua off, automatic saya offkan sendiri. 11 malam tutup, pukul 11 pagi besok baru buka. 11 pagi baru buka. Kecuali kalau ada kelas lah, ada kelas online, pukul 8.30 saya buka. Tapi 8.30 buka, habis kelas 10.30 saya off balik. Tutup lah. Sebab waktu tu apa? Waktu untuk bersama dengan adik-adik, tengok TV, borak-borak, kan jemaah zuhur sebagainya, baca Quran dulu. Lepas tu baru kedua baru buka balik. Ini kita biarkan saja mereka dengan telefon, memang kita tinggal lah tuan-tuan. Sebab kita pun macam tu. Kita pun pegang telefon, dia tengok, dia pegang telefon, kita main telefon. Pergi jangan ayah. Pergi buat kerja, mak dalam tu Korea. Janganlah macam tu. Kena tunjukkan tauladan yang terbaik. Jangan tinggal telefon, tapi kita cuba hadkan. Sebab ni zaman anak-anak kita. Sebab kata Sayyidina Ali, didiklah anak ikut zaman dia. Zaman sekarang, zaman teknologi. Bagi main telefon ni tak masalah, bagi main telefon. Tapi kita kena pandai kawal. Kena pandai kontrol. Jangan buang dan cakap, mak dulu tak ada telefon, okey je boleh belajar pun. Kau telefon tak boleh. Itu zaman kita. Zaman anak kita kena telefon. Bagi tak masalah. Saya terus orang cakap tuan-tuan, anak saya semua ada telefon. Saya belikan mereka. Sebab kotak dikacau telefon saya. Dia kena belikan lah. Kan? Kalau balik tak telefon, dia saya belikan masing-masing. Cuma saya kontrol. Ada waktu main telefon, ada waktu tak. Bila saya tengok leka aja, dah 5 minit lagi, okey dia kata. Saya pun off kat telefon saya, suruh telefon tutup dah diam. Dah jom kumpul sini, tengok TV sama-sama, duduk gelak-gelak, makan sama-sama, lepas tu borak-borak sebagainya. Okey, lepas dah nak 2-3 jam, okey nak main telefon, semua saya on kan, semua buka balik main telefon. Itu masing-masing lah, privacy. Saya juga main telefon juga kadang-kadang, time tu saya boleh WhatsApp dan sebagainya. Kecuali kalau luar dalam kereta kadang tak nampak, tak apalah, ni depan anak-anak. Dan cukup pantang kadang-kadang tuan-tuan,
Jangan tunjuk anak main telefon tengah makan dan sebagainya. Jadi kita keluar pergi makan anak, kita pun sibuk telefon. Anak kita duduk tu sebelah, mak pun main telefon juga. Tu kadang-kadang anak kita nampak tabiat kita sebenarnya. Okey. Jadi bila time makan sama-sama, tinggalkan telefon. Tu tunjuk sebab nak ajarkan mereka dengan Al-Quran. Tuan-tuan cuba. Bila saya sebut sekian kadang betul ke ustaz ni? Ya ke ustaz ni? Cuba amalkan dahulu. Cuba amalkan waktu dekat rumah, cari masa. Dan inilah yang terbaik sebenarnya. Waktu COVID-19 inilah tuan-tuan, banyak masa dekat rumah kan. Jadi buat jadual bersama dengan anak-anak, buka Quran sama-sama. Cuba amalkan dalam seminggu, dalam 2 minggu, tengok perubahan pada anak-anak apa yang berlaku. Subuh tak mampu kat jemaah, alhamdulillah jemaah lah tak ada masalah. Tak kadang gila-gila lah. Jemaah dekat rumah subuh dengan anak-anak, lepas subuh jom baca Quran sama-sama. Walaupun tak pandai tak apa. Baca seorang 1 ayat pun cukup. Kita sebagai ayah nak cover tak pandai kan. Okey, ayah baca Fatihah dulu. Konon lah kan. Masa anak baca dulu tak apa. Baca Alif Lam Mim dulu. Alif Lam Mim. Kedua abang baca. Bagi isteri baca ke sebagainya kan. Kalau kata tak betul, tak apa tuan-tuan, sama-sama belajar. Turunkan martabat kita sikit. Tak pandai juga macam mana tuan-tuan? Belajarlah, cari tok guru, masuk kelas-kelas Al-Quran dan sebagainya. Saya tuan-tuan majoriti memang anak budak saya semua dewasa. Mesti tak buka kelas budak-budak. Memang tak buka kelas budak-budak. Rumah saya buka lah kat rumah kelas budak-budak. Cuma saya tak nak budak-budak sebab saya nak bagi lebih pada orang dewasa. Jadi anak budak saya semua dewasa. Anak budak saya yang paling berumur 83 tahun atau paling tua dia tu. Anak budak saya yang paling muda baru pencen. Baru pencen berapa? Baru pencen dah 58 dah baru pencen. Tu anak paling muda tu. Paling tua 83 tahun. Tu masih ngajar. Walaupun tak pandai alif bata tak apa, saya akan kawal daripada awal hingga akhir. Dan setakat ni tuan-tuan alhamdulillah, mereka yang dah ngaji dengan saya dah 3 tahun, mereka tak berhenti pun. Dah khatam sekali, ulang balik semula. Bila bagi semula tu saya bagi lebih lah. Dulu kali pertama bagi je seronok dengan Quran, baca. Dah khatam, ulang, masuk tajwid pula. Dah khatam kali kedua, tambah lagi dengan tadabbur pula. Memang lambat betul lah lepas tu. Kata tak apa ustaz, kami seronok ni. Sebab bila baca tu lebih faham. Baca lebih faham. Rasa macam bila faham tu ada kekurangan lagi, kurang dan sebagainya. Tu sebab tuan-tuan Al-Quran ni mukjizat. Nak dapat macam mana, tuan-tuan kena rasai sendiri. Rasai sendiri. Saya juga tuan-tuan, syukur alhamdulillah, walaupun mak ayah tak hafiz Quran, ada beradik semua tak hafiz Quran, saya seorang je alhamdulillah. Tapi start umur 19 tahun tu hafal Quran, saya start hafal umur 16 tahun. 16 tahun saya hafal Quran dan tempoh 3 tahun hatam alhamdulillah. Umur 19 dah hatam Quran dah. Tapi ketika itu saya hatam hafal buta. Tu hatam buta, bukan buta tak nampak. Tapi hatam hafaz tak faham benda pun. Hafal semata-mata lah, buta hafal. Bila orang sambung dia ikut sebagainya. Mula punca di mana? Lepas saya balik daripada Al-Azhar tahun 2004, saya start boleh dipanggil ceramah time tu. Okey. Bila berkongsi dengan orang ni saya fikir, takkan aku nak baca Quran aja. Quran ni apa sebenarnya? Time tu mula saya mengkaji Quran, belajar dan sebagainya. Time tu datang rasa seronok, ya Allah ruginya. Time tu gunakan hafazan saya tu alhamdulillah. Bila jumpa kalimah ni dapat berapa puluh kalimat, maksudnya kemudahan sikitlah. Ada orang kadang-kadang dia mula dengan buta dulu. Ada orang dia hafal sekali dia faham sekali. Contoh Sayyidina Omar kan, Sayyidina Omar dia hafal dan dia faham. Sebab Sayyidina Omar dia hafal kadang-kadang 1 ayat sampai setahun. Sebab 1 ayat tu dia hafal, dia tak faham sungguh-sungguh, dia amal baru masuk ayat lain. Kita lain macam itulah. Macam saya dulu saya hafal buta, tak faham langsung. Start dah mula balik Azhar, campur dengan orang baru faham dan sebagainya. Dan sekarang alhamdulillah sampai selesai dah master belajar Quran, alhamdulillah sambung PhD ni pun nak kaji Quran lagi. Sebab seronok tuan-tuan. Walaupun kajian Quran ni dah ada banyak dah, tetapi semakin kita kaji semakin tak tahu rupanya. Dan ilmu tu saya kongsi dengan tuan-tuan. Tu sebab tuan-tuan, saya rayu pada tuan-tuan semua, bab Quran ni banyak keberkatannya, banyak mukjizat, yakin dan percaya. Orang yang baca Quran, orang yang faham Quran, yang amalkan Quran, Allah akan permudahkan segala urusan dia. Dan sebesar-besar yakin dan percaya tuan-tuan. Sebab bila tak yakin, tak dapatlah macam tu. Kan? Kalau bila sebut pun baca Quran, baca macam mana? Cuba rasai sendiri. Tepuk dada tanya iman dulu, kita kelemahan kat mana? Tak boleh baca ustaz. Cari ustaz mengajar. Cari tok guru mengajar. Turunkan level kita. Jangan fikir ustaz, saya ni datuk ustaz. Ustaz ni datuk ke? Jangan macam tu. Di depan Allah semua sama. Baca Quran, rendahkan diri. Kita pangkat macam mana sekalipun tuan-tuan, rendahkan diri. Umur tolak belakang. Sebab apa?
bapa Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah, dia start masuk Islam umur 80 tahun. 80 tahun. Dan ketika itu juga dia mula belajar Quran. 80 tahun dia belajar Quran, tuan-tuan. Dan Allah rezekikan dia sebagai orang hafizul Quran, dapat hafal Quran 30 juzuk. Umur 80 start masuk Islam, start belajar Quran, dapat hafal 30 juzuk. Umur 80 tahun, tuan-tuan. Agak-agak kita macam mana? Kalau kata kita bawah tu lagi, tuan-tuan belum terlambat, tuan-tuan. Kenalah berubah sama-sama untuk belajar Al-Quran sama-sama, insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab Al-Quran penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat, yakin dan bersifat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu syukur alhamdulillah, tuan-tuan, kita bertemu hari ini sebab nak besarkan Al-Quranul Karim. Banyak rahmat dan sebagainya. Mudah-mudahan berkati kita, insya-Allah. Bahkan banyak kisah-kisah lagi, bacalah kisah-kisah sirah dan sebagainya, sahabat Nabi yang tergerak, yang masuk Islam sebab dengar baca Quran sahaja. Akan datang insya-Allah saya kongsi lagi berkaitan tentang kelebihan Al-Quran, sebab Al-Quran merupakan masdarul hidayah, sumber kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa baca Quran je fahamlah, tak baca Quran tak fahamlah, tuan-tuan. Kan? Sebab kena usaha sungguh-sungguh, letakkan satu waktu dalam kehidupan seharian kita, paling kurang kata para alim ulama 1 jam. Mesti ada 1 jam masa dengan Al-Quran. 1 jam paling kurang. Okey, sebab telefon ni lebih sejam dah. Saya ada letak saya punya skrin ni, skrin untuk timing saya. Kadang-kadang silap dalam satu hari, kadang pegang sampai 3-4 jam. Saya letak kadang limit juga. Lepas dah 2 jam saja, auto take off sendiri telefon saya. Ada timing macam tu. Sebab dah lebih masa dah. Sebab kadang-kadang siapa yang WhatsApp saya tahulah, lambat saya balas kadang-kadang. Waktu tu ada. Waktu pagi saya buka pun lambat sikit. Malam pun kadang-kadang saya tak buka. Malam ni udah tak pegang ni. Saya biar telefon mana-mana sebab kerja sebagainya. Nak tidur pun saya buka kejap, tengok apa dah WhatsApp sebagainya, jemputan besok ke sebagainya. Terus saya tutup lah. Besok pun saya balas. Ada kadang-kadang. Bukan nak apa, nak didik diri jangan terpengaruh dengan telefon ni. Jadi itulah, tuan-tuan, tepuk dada tanya iman masing-masing. Jadi seruan saya, mudah-mudahan bila kita kongsi bab Quran ini, tuan-tuan, yakin dan percaya Al-Quran adalah keberkatan Allah SWT. Untung kita umat Nabi Muhammad dapat Al-Quran. Bahkan Al-Quran juga pandang pun dapat pahala dah. Pegang dapat pahala. Buka apatah lagi. Baca apatah lagi. Baca, hafal, amal, lagilah dapat keberkatan. Kan? Alhamdulillah, tuan-tuan. Azan itu. Sudah azan dah. Memang timing pukul 9 dah habis. Okey, alhamdulillah. Syukur Allah, tuan-tuan. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan perkongsian yang sedikit ini menyedarkan kita tentang pentingnya kita baca Al-Quran. Okey, penting sama-sama buat kelas Quran dan sebagainya, dan penting untuk kita faham Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Sebab Al-Quran nanti pada kiamat, kata Nabi, akan datang kepada kita sebagai syafaat. Pada siapa? Li ashabi, pada sahabat-sahabat dia. Siapa sahabat-sahabat dia? Yang baca Al-Quran, yang belajar Al-Quran. Bahkan Nabi sebut, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia tu, kata Nabi, mereka yang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran. Nabi tak kata yang baik tu orang yang belajar engineering ke, belajar doktor ke, benda tu baik juga kehidupan seharian dunia kita. Tapi Nabi sebut khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, mereka yang belajar Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Itu sebab nak jadi doktor boleh belajar Quran dulu. Nak jadi engineer boleh belajar Quran juga sama-sama. Jangan tinggalkan Quran. Sebab Al-Quran pegangan kehidupan kita. Bahkan Al-Quran merupakan manual kehidupan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita banyak berkongsi berkaitan dengan Al-Quran. Doa pada Allah agar kita semua diberikan kesempatan dan ruang waktu untuk dekat dengan Al-Quran, dan sama-sama juga didik pada anak isteri kita di rumah, anak-anak dan sebagainya, saudara mara. Pesan juga kepada mereka, buatlah kelas Quran, belajar Quran sungguh-sungguh, sebab kita berada di akhir zaman ni. Bukan nak takutkan, tidak, tapi Al-Quran akan bantu kita nanti, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih kepada Tuan Haji Idris yang sudi menjemput saya. Terima kasih kepada semua, dan minta maaf pada kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Ya, baik itu tanya Allah SWT, lepas itu pada saya sendiri, dosa dan sebagainya. Dan satu lagi, tuan-tuan, saya kadang-kadang bila keadaan sejuk ni, memang cakap tu lain sikit, sebab sejuk ni tengah sejuk. Masjid yang biasa panggil saya, dia tahu time saya kuliah dia akan matikan aircon kat depan saya. Saya tak boleh sejuk. Dia kira macam gigil-gigil sikit lah. Memang nak kawal sejuk tu lah. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, bila sejuk ni semua seronok kan. Cuma saya lah sejuk sikit, tuan-tuan, aircon kat belakang ni. Jadi alhamdulillah, tak apa, tuan-tuan. Terima kasih kepada semua. Ada sikit jumpa lagi, insya-Allah. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul As.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aku qouli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.